forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap MP kita yang lucu di parlimen tadi ketika beliau bertanya soalan kepada Tok Mat Hassan. Okey, mari kita dengar respon dan lihat video beliau. Di akhir nanti kita akan komen macam biasa. Masa surat tamat. Puan Speaker. Masa Nanti surat dulu, tamat. Puan Speaker. Saya bekas tentera. Saya ada soalan untuk Menteri Pertahanan. Tak boleh macam ni. Tak boleh. Sekarang ni bekas tentera tengok ni. Live ni dia tengok. Saya kena tanya Menteri Pertahanan pasal pelarasan pencen. Sebut dalam Dewan ni. Ini isu keselamatan negara yang Datuk Yang Bertua Orang putih kata perlu betul. bagi tambah masa. Ini isu Sila duduk. Datuk Betul, there's an English saying, then don't raise your voice, improve your argument. Okay? Saya tak faham. Cuba ulang sekali lagi. Dengan Oh my God. you were former two-star general, don't tell me you don't understand simple English. Okey. Yang berhormat Menteri jawab soalan lepas Jawab itu soalan kita Soalan tamat. dia, Tu hal lagi pula tu saudara. Hari ni lagi lucu saudara dekat parlimen hari ni. Apabila yang berhormat Timbalan Presiden UMNO Datuk Mat Hassan, beliau selaku Menteri Pertahanan, dia menjawab banyak persoalan yang dibangkitkan, isu LCS, cerita kapal, isu ketenteraan, saudara, macam-macam yang menyangkut soal Kementerian Pertahanan. Dan antaranya dia menjawab dalam isu tentang penyelarasan pencen anggota veteran tentera. Jadi kata Tok Mat, dia kata bahawa penyelarasan itu sekarang ni sebab ada anggota, ada mereka telah pun membawa kes ini ke mahkamah. Jadi tunggulah keputusan mahkamah, barulah boleh dilaksanakan. Ini tiba-tiba ahli parlimen Keteria buat lawak lagi. Dia kata mana boleh begitu sebenarnya. Jadi Tok Mat kata kenapa ia menjerit? Kenapa ia menjerit? You don't raise. Oh, Tok Mat pula dia geram gamaknya. Dia pun selamba juga. You don't raise your voice. Improve your argument. Jadi maksudnya janganlah naikkan suara. Perbaikilah anda punya hujah-hujahan. Tiba-tiba Keteria boleh jawab, saya tak faham. Habis dengan speaker-speaker pun gelak. Takkanlah. Itu Tok Mat kata, you bekas 2-star general. General 2 bintang. Takkanlah tak faham. Status you sebagai 2-star general. Lepas tu bila orang gelak, dia marah kat orang. Jangan gelak lah soal ni. Orang tak gelak lah, tapi persoalannya sekarang, isu itu sedang berada di mahkamah. Sedang dibicarakan, tunggulah. Lepas dia kata, bilakah mahkamah akan buat keputusan? Itu bukan kuasa Tok Mat. Itu kuasa mahkamah lah pula. Ini seorang jadi ahli wakil rakyat ni kena faham lah. Aduhai. Tiap-tiap kali parlimen bersidang, orang semua tunggu. Apa pula Keteria akan bangkit kali ini? Apa pula ini ahli daripada Langkawi kali ini? Apa pula Arau akan bercakap kali ini? Jadi ini antaranya yang tadi Datuk Saudara Rafizi, dia akhirnya bila dia berbalah-balah apa semua tu dengan daripada pendang, dia kata inilah keadaannya. Sebab dia tegur, dia kata janganlah jadi seperti badut dah. Isu badut pula jadi masalah. Saya dengar tadi saya pembalahan. Yang kecil-kecil sepatutnya boleh tanya macam mana tentang pembentukan, macam mana kedudukan ekonomi negara. Sepatutnya begitu. Akhirnya pembalahan ya. Jadi dia bawa lawak lah dia. Sebab itu saudara Mak Yusof Barum dia kata buat lawak lah. Jadi kena kat dia. Biasa duk perintah anak buah saja. Sedangkan ini parlimen, betul. Parlimen tempat yang dihormati. Mereka harus tahulah macam mana nak behave. Sebab itu Tok Mat kata, you must behave yourself. Oh, saya tak faham, saya tak tahu. Konon-kononnya lah. Jadi orang semua gelak lah itu. Tok Mat kata, you bekas 2-star general. Kan kena swiji, stepek kena saudara. Itulah sekarang saudara keadaannya. Aizul Hamid dia kata 33 bulan PN bersatu buat apa? Itu keadaan. Sedangkan kes ini sedang dibicarakan. Bila kes sedang dibicarakan, tidak boleh siapa pun campur tangan. Kita ada separation of power. Tok Mat dah bagi tahu, tapi dia tak mau terima hakikat. Nak buat macam mana? Dia boleh tanya, bila? Aduh. Itu keadaannya saudara. Bagaimanapun sekarang ni, saya setelah melihat apa yang berlaku di parlimen,
Saya tak tahulah besok apa pula lagi lah. Kalau bila Menteri Ekonomi kata sikap macam badut, mereka marah. Secara Mimi dia tanya macam mana harga ayam lepas ini. Harga ayam lepas ini Puan Mimi, kalau naik maka akan diadakan subsidi bersasar. Sebab Menteri Pertanian dia kata bahawa sekarang ni harga kos makanan ayam sudah turun. Jadi beliau berkeyakinan sebab dia telah pun berjumpa dengan pembekal, mereka yang mengusahakan ladang-ladang ayam untuk mengawal harga. Tapi kalaulah harga masih mahal balik, maka dia akan gunakan subsidi bersasar. Sebab tak nak lah bagi semua orang dapat subsidi. Saudara Osama dia kata konon-konon tak tahulah mana tak ayat orang putih lah. Itu keadaan saya. Kadang-kadang lucu saudara perangai wakil rakyat kita ni. Dan saya bersimpati lah dengan warga Ketereh yang menghantar orang macam ni ke parlimen, akhirnya buat lawak. Secara macam orang dari pintu luar semua yang dia hantar ke parlimen, akhirnya gambar dia mabuk pun dia kata saya bukan Islam. Aduh, itu. Jadi saudara Rosdi Zain Zahari dia kata itulah walagun dan walaun. Kita tak dapat dipisahkan. Saudara FIFA tinggi suara pula tu. Askar pencen tu minta duit rakyat sedekah orang meninggal dua ni. Saya pun tak tahu. Akhirnya rakyat melihat gelagat. Tetapi yang hairannya saudara, masih ada lagi yakin pada cakap-cakap pembangkang. Ini yang saya hairan. Pulanglah pada saudara. Saya tak nak cakap lebih daripada itu. Saudara. Tapi itulah kualiti yang kita ada sekarang ni di parlimen. Macam mana kita mengharapkan bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu dapat disantuni oleh setiap wakil rakyat. Aduh, kita harap sepatutnya, sebab ada dia punya atas meja masing-masing semua tinggi-tinggi ni, saudara, dia punya kertas-kertas bajet. Sepatutnya perhalusilah satu-satu. Kalau kamu pakar dalam bidang pencen ke askar ke, tengok bahagian bajet Kementerian Pertahanan. Bercakaplah cerita, sebab because kamu bekas Two-Star General. Kalau anda pula ni seorang accountant ke, seorang peguam, perlihatkan di mana silapnya, mau diperbetulkan, minta diperbetulkan. Bukan bergaduh dan bertelagah. Itu keadaan sekarang saya. Saya rasa letih lah. Tapi macam mana pun saya teronok lah juga. Hari ni saya nampak bahawa Rafizi telah pun kembali ke parlimen. Selepas beliau dimasukkan ke hospital. Hari ni masuk-masuk ke parlimen, berbalah lah pula. Dia berbalah dengan pasir emas, dia berbalah macam-macam. Dan akhirnya, saudara, kerana mungkinlah saya lihat macam muka ada dendam pada mereka, nama persoal dan sebagainya. Bila speaker kata, ahli-ahli parlimen kena faham lah. Kalau menteri sedang menjawab, kena diamlah, kita dengar. Kalau menteri kata tak boleh pencerahan, dengarlah. Ini tidak. Berbalah, bangkit 3-4 kali, saudara. Akhirnya, speaker pun hilang sabar dan mengambil keputusan. Dengan ini saya rehatkan anda 2 hari. Tak pasal-pasal rakyat Pendang menghantar ahli parlimennya ke parlimen dan kehilangan suara dari Pendang. Sepatutnya disuarakan. Itu keadaan. Sahabat saya pun saudara Awang Hashim. Tapi saya pun hairan lah. Dulu masa kerajaan boleh tahan juga perangai ni okey, tapi sekarang sejak dia pembangkang ni dah pelik. Terikut-ikut dengan perangai arau. Saya selalu katakan, kalau anda sebagai pemimpin pembangkang, jadi pembangkang di parlimen, jadilah pembangkang yang baik, yang memberi cadangan, bukan jadi lelucon. Bila Rafizi kata macam badut, marah. Lelucon lah tu. Tapi keadaannya nak buat macam mana saya mengharapkan supaya besok adalah sesuatu yang lebih baik untuk rakyat. Saudara, tengok Azhar. Kalau tak bohong, bukan Anwar. Kenapa saya bercakap gitu? Kenapa saya bercakap benda begitu? Saya pun tak tahulah. Sikit-sikit bohong. Siapa yang bohong, saya pun tak tahu. Kita tunggulah, saudara. Saudara, saya dah bagi tahu, saudara. Awal-awal saya bagi tahu bahawa kita mesti berjiwa besar, menerima dengan hati terbuka apa yang digarap oleh pimpinan negara. Sebab bajet yang dibentangkan oleh Datuk Anwar Ibrahim bukanlah bajet sembarangan, saudara. Bajet itu bukan Anwar Ibrahim seorang yang buat. Dia bukan duduk 1 hari atau 3 hari, 3 malam. Tidak, saudara. Semua pepegawai. Macam tahun lepas punya bajet yang dibentangkan oleh Datuk Anwar Ibrahim adalah bajet yang direkayasa ataupun yang dipikirkan, dibincangkan oleh pepegawai di Kementerian Kewangan. Begitu juga bajet kali ini. Bukan Datuk Anwar Ibrahim seorang. Dia kebetulan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dan dia bagi tahu saya tak begini. Jadi
ketua setiausaha perbendaharaan, pegawai-pegawai penerangan, pegawai kewangan dan mendapat laporan daripada negeri-negeri. Bajet bukan boleh buat satu hari, saudara. 3 bulan. Pra-bajet. Bila saja bajet nak diumumkan, okey nak buat bulan 10. Mana bulan 7? Daripada bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Daripada bulan Julai, dikumpul segala maklumat. Daripada negeri-negeri, daripada jabatan-jabatan. Ini permintaan kami untuk rakyat, lestari untuk rakyat. Perak hendakkan begini, Kedah hendakkan begini. Dikumpul semua tu, adakan pre-budget meeting. Disusun satu-satu. Dan pegawai-pegawai di Kementerian Kewangan akan membuat kiraan. Cukup tak cukup duit negara. Akhirnya, bajet ini dibuat bajet yang defisit. Tapi, Anwar Ibrahim mohon. Itu bagi saya tak betul, saudara. Haruslah kita berhati-hati dalam buat kenyataan, saudara. Saya ni rasa nak demam, nak rasa nak semua dah. Eloklah saya berhenti dulu, saudara. Sebelum dia melarat lagi. Lagi banyak cakap, nanti banyak pula saya punya sesemanya. Saya, moga saya sihat. Kita jumpa lagi besok. Okey, tentang komen saya lah. MP kita ni macam-macam lah. Hari tu, isu dia nak nak minta pertukaran, nak bagi sedekah dekat dekat orang kawasan yang meninggal kat kawasan dia. Hari ni dia bawa tak faham simple English pula. Macam-macam lah soalan dia pun. Dan soalan dia tanya pasal askar. Ya, mentang dia bekas askar, dia tanya pasal askar. Yalah. Adalah. Okeylah tuan-tuan. Mari terus menyokong kerjaan Boran dan PMN Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.